Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dan bersama saya Ihsan Yahya waktu ini agenda awalnya. Pada tahun 2014, apabila pentaksiran tingkatan 3 mula diperkenalkan, ia meresahkan dalam kalangan ibu bapa dan juga penjaga. Pada ketika itu, ibu bapa yang melihat keputusan anak-anak mereka, ramai yang menggeleng kepala. Hanya 80 orang sahaja mendapat semua A di seluruh negara pada ketika itu. Kekalutan itu mula diterima tahun demi tahun. Lebih jelas, PT3 bukan peperiksaan, malah ia ialah pentaksiran melalui pencapaian. Bagaimana dengan 2019? Apa pula bagi tahun 2020? Kita nak melihat dan juga menyingkap mengenai persoalan ini bersama-sama saya Dr. Rahimah Adam, Ketua Sektor Pengurusan Dasar dan Perkembangan SPDP, Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum dan selamat datang, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kerana sudi menjemput kami. Baik, Doktor, ini kita cakap pasal PT3. Ini pada 2014 seperti yang sebut tadi ada keresahan dan sebagainya. Tapi 2019 mungkin landscape dia agak berbeza bila adanya kepimpinan yang baru, kementerian yang mungkin lain dan sebagainya. Tapi kita nak cakap berkaitan dengan pemerkasaan. Ia dikekalkan tapi ditambah baik dengan struktur baharu yang akan diperkenalkan. Tapi secara mukadimahnya mungkin doktor boleh jelaskan kenapa ada penambahbaikan dan juga memperkasakannya pada 2019 dan menjelang 2020 nanti. Okey, untuk makluman semua kan, kita seperti mana yang disebutkan tadi bahawa PT3 itu sendiri bukanlah satu peperiksaan yang berbentuk secara berpusat. Ya. Ianya merupakan pentaksiran pusat sahaja dan ianya adalah satu daripada 4 komponen pentaksiran berasaskan sekolah yang kita perkenalkan di sekolah menengah mulai tahun 2012. Jadi apa yang dimaksudkan dengan pentaksiran pusat di situ ialah kertas soalannya, panduannya disediakan oleh lembaga peperiksaan, manakala pentadbiran pemeriksaan dan sebagainya dilaksanakan di sekolah. Itu asasnya pentaksiran pusat kan. So apabila kita melaksanakannya memang seperti yang kita maklumi bahawa ramai yang tidak berapa setuju, tapi kita nak memperkukuhkan pentaksiran berasaskan sekolah itu, antaranya ialah dengan kita memperkasakan PT3 itu sendiri. Yang mana insya-Allah kita akan laksanakan mulai 2020. Apa yang dimaksudkan di sini ialah sebelum ni kita dah ada a shared accountability ataupun perkongsian accountability antara lembaga peperiksaan dengan pihak sekolah dengan PT3 mulai 2014. Sekarang ini mulai 2020 kita nak lebih lagi autonomi di pihak sekolah. Lebih lagi maknanya sekolah akan diberi pengiktirafan dan juga penghargaan daripada apa yang cikgu buat sendiri. Cikgu buat daripada kertas soalan itu sendiri sehinggalah kepada nak keluarkan keputusan. Tapi kertas soalan itu pun dengan panduan daripada lembaga peperiksaan. Ini kita ada tetapkan panduan, ada dia punya kita panggil jadual spesifikasi ujian dan sebagainya, yang mana kita akan tetapkanlah standard dia. Dan kita juga insya-Allah akan bantu guru-guru bukan sekadar untuk melaksanakan begitu saja, tapi kita akan susuli dengan latihan dan sebagainya lah. Sebab sebelum ini kita lebih kepada latihan untuk memeriksa. Banyak latihan memeriksa kita berikan kepada guru tingkatan 3 kita. So lepas ni kita akan tingkatkan juga latihan dari segi untuk menyediakan kertas soalan itu sendiri. Doktor, sebelum kita pergi kepada bentuk, mungkin ada 11 langkah pelaksanaan yang akan dibuat. Tapi bila doktor menyebut tadi lebih kepada sekolah dan sebagainya, adakah doktor melihat sejak daripada 2014 hingga masuk ke 2019 tahun ini kesediaan mereka yang berada di sekolah tidak melibatkan pelajar dan juga murid, tapi guru itu pentadbirannya bagaimana, adakah kementerian kesaling hubungan itu memberi kesan kepada pihak sekolah dan guru? Okey. Kalau kita lihat dari tahun 2014, kita memang dah adakan latihan seperti mana yang disebutkan tadi, dan sekolah sendiri telah melaksanakan PT3 itu dengan cara perkongsian accountability tadi. Maknanya memang dari tahun 2014 sehingga sekarang ini memang pihak sekolah yang print out ataupun mencetak kertas soalan, mentadbirnya di sekolah mengikut jadual, semua mereka buat pemeriksaan dan sebagainya. Sehinggalah bila nak keluarkan keputusan,
ada aplikasi itu, dijana keputusan itu dan dikeluarkan di sekolah. Maknanya sebahagian besar daripada pelaksanaan PT3 itu dah memang terbiasa oleh guru. Cuma yang mungkin yang dalam pemekasan itu ialah guru menyediakan kertas soalan itu. Yang itu insya-Allah kita akan beri latihan lah nanti. InsyaAllah kita akan beri latihan supaya guru, mereka pun pernah juga buat. Sebab kalau misalnya kita lihat ujian pertengahan tahun ataupun akhir tahun kan, selalunya siapa yang buat kertas soalan tu? Cikgu, insyaAllah kan. Jadi maknanya pengalaman tu ada, cuma sekarang kita nak memberi lagi autonomi itu kepada guru lah, insyaAllah. Kalau kita bercakap Doktor dari segi pelaksanaan, mungkin daripada pendaftaran calon, di peringkat pelaksanaan dan juga pentadbiran, mungkin secara detailnya boleh Doktor terangkan bagaimana tempoh dan juga corak pelaksanaan itu berlangsung dalam sistem dan juga dalam kaedah untuk kita memperkasakan PT3 ni. Pendaftaran masih kita lakukan dalam talian lah, menggunakan pakai aplikasi yang sedia ada. Okey, sebab kita perlu kumpulkan maklumat calon-calon ini supaya kita nanti bila mereka pergi naik ke tingkatan 4 dan 5 dan menduduki SPM, kita ada data tu sendiri. So pendaftaran seperti biasalah. Pendaftaran tu masih seperti biasa. Maknanya pihak sekolah memang selama hari ini pun dia menjadi setiausaha peperiksaan yang melaksanakan pendaftaran itu secara dalam talian, insyaAllah. Itu masih diteruskan lah. Okey. Doktor, selain daripada itu, kalau kita nak melihat kepada mungkin perbezaan apa yang ada dalam PT3 sekarang dan juga bentuk-bentuk penambahbaikan dan juga pemerkasan itu, mungkin Doktor boleh meletakkan kepada apa yang dah ada dengan apa yang akan diperkuatkan lagi. Okey. PT3 sedia ada seperti yang dimaklumkan tadi bahawa ini adalah perkongsian accountability di mana lembaga peperiksaan menyediakan kertas soalannya, manakala pentadbiran, pemeriksaan dan sebagainya dilaksanakan di pihak sekolah. Jadinya bila kita membuat pemerkasaan PT3 kelak, kita ada dua kaedah. Bagi 5 mata pelajaran, kita masih melaksanakan seperti yang sekarang sebagai pentaksiran pusat. Manakala yang selebihnya 18 lagi mata pelajaran dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak sekolah. Berpandukan panduan yang kita tetapkanlah supaya nanti ataupun kertas soalan yang disediakan di peringkat sekolah itu masih ada mengikut standard yang telah kita tetapkan. Dan untuk permulaan ini, guru bukanlah buat kertas soalan tu from scratch. Maknanya kita ada bantuan dari segi kita menyediakan bank soalan. Jadi daripada bank soalan itu, dengan berpandukan ilmu baharu bagaimana nak menyediakan kertas soalan, maka mereka pilih soalan-soalan yang sesuai untuk kertas soalan mengikut formatnya. Jadi maknanya ada ilmu dan kemahiran baharu yang kita nak guru dapatlah lagi melalui pemerkasaan PT3. Tak adalah diserah bulat-bulat, tapi kementerian akan terus membantulah. Doktor, melihat kepada situasi ini, kadang-kadang pelajar ataupun murid itu dia tak ada kegusaran pun sebab dia yang pergi sekolah, dia yang berdepan dengan PT3 dan sebagainya. Tapi di peringkat ibu bapa itu satu masalah. Bila tengok result kenapa sebegini, dengan bebanan mungkin projek dan juga peperiksaan yang terpaksa diambil. Bagaimana kefahaman ibu bapa itu sendiri yang untuk difahamkan dan juga dipergiatkan oleh pihak kementerian sendiri? Okey. Seperti mana juga guru kita kan dah biasa dah dengan pelaksanaan PT3 sehingga tahun ini. Maka ibu bapa secara umumnya dah tahu PT3 itu bukan peperiksaan secara berpusat kan. Dia masih sebahagian daripada pentaksiran berasaskan sekolah. Jadinya di peringkat kementerian memang kita baru je menyebut tentang pemerkasaan ini dan kita ada plan komunikasi yang sistematik dan teratur lah untuk kita melibatkan, memaklumkan kepada ibu bapa tentang pemerkasaan PT3. Ibu bapa sebenarnya tak perlu gusar sebab selama hari ini sebenarnya orang yang paling baik untuk mentaksir anak-anak kita di sekolah adalah guru itu sendiri. Sebab mereka yang banyak meluangkan masa dengan anak-anak, mereka lihat perkembangan pembelajaran anak-anak dan mereka lah juga orang yang terbaik untuk mentaksir dan juga memberi pelaporan lah. Jadi cuma kita perlu bimbing guru-guru supaya dia boleh melaksanakan pentaksiran dengan baik. Itu je insya-Allah. Dan daripada 2014 seperti yang doktor sebut tadi, memang
cara dan juga kaedah untuk memberi kefahaman kepada guru itu adalah yang sangat utama dan juga sangat penting. Tapi melihat kepada keadaan sekarang 2019, bagaimana doktor secara peribadi mungkin ataupun kementerian sendiri melihat kepada penerimaan cikgu-cikgu, guru-guru sekarang, ini PT3 kita kena buat sebaik-baik dan juga keterbukaan dia dalam PT3. Kalau misal kata mana-mana guru yang kita dah jumpa, sebab kita setiap tahun bila kita melaksanakan PT3 ini, memang kita akan berjumpa dengan pentaksi yang kita lantik lah. Pentaksi ini yang untuk melaksanakan penjaminan kualiti dan sebagainya. So mereka boleh terima dah. Maknanya apa yang kita laksanakan tu mereka boleh terima dan boleh laksanakan. Seperti mana yang saya sebutlah, mungkin mereka perlu bantuan dan bimbingan yang berterusan supaya mereka tidak ditinggalkan begitu sajalah. Yang itu saja, insya-Allah. Baik, agenda awal ni kita nak berehat seketika sebab ada perkara lain yang saya nak bertanyakan kepada doktor. Kita nak mengelakkan kegusaran. Mungkin ini tidak ada timbul isu dan sebagainya untuk 2019, tapi bagaimana PT3 ini terus diperkasakan dan juga diperhebatkan untuk anak-anak kita dan juga adik-adik yang berada di tingkatan 3. Kita rehat seketika, kembali lagi selepas ini dalam agenda awal. Baik, kembali dalam agenda awal ni kita bercakap berkaitan dengan pentaksiran tingkatan 3 ataupun PT3. Bagaimana kaedah dan juga pelaksanaan ini harus diperhebatkan dan juga kita nak melihat kepada satu insan untuk melahirkan mereka yang berada di tingkatan 3 cemerlang dalam pelbagai aspek. Bersama saya Dr. Rahimah Adam. Terima kasih sekali lagi doktor. Tapi kalau kita nak bercakap, ini mungkin penerangan yang biasa kita dengar, tapi mungkin ada yang kurang faham. Bila kita berada di tingkatan 3, kita sebagai pelajar ataupun mereka yang berada di tingkatan 3 itu nak menentukan hala tuju, aliran sains, aliran sastra, perakaunan dan sebagainya. Tapi dengan penghasilan ataupun keputusan daripada PT3 itu, macam mana dia nak memilih itu doktor? Okey, soalan yang bagus tu ya. Kalau kita lihat dalam pentaksiran berasaskan sekolah, ada 4 komponen utama yang mana pelaporan di peringkat tingkatan 3 ini akan dikeluarkanlah bersama-sama dengan yang PT3 tadi tu. Maknanya anak murid kita sekarang ni akan dapat satu pelaporan tentang perkembangan pembelajaran dia daripada pentaksiran bilik darjah itu sendiri. Kemudian dia ada keputusan PT3 ni dalam bentuk penyataan keputusan. Kemudian dia ada juga pelaporan pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan juga co-curricular. Dan yang ketiga dia ada 2 pentaksiran psikometrik melihat kepada minat kerjaya dia dan juga melihat kepada kecerdasan kepelbagaian. Yang kecerdasan pelbagai, multiple intelligences. So maknanya maklumat-maklumat ini boleh diguna pakai oleh guru, oleh ibu bapa dan juga murid itu sendiri untuk menentukan mana yang paling sesuai untuk anak-anak ini pilih di tingkatan 4. Sebab kalau kita lihat keputusan PT3 itu hanya sebahagian daripada banyak-banyak tu. Macam contohlah kita lihat inventory kecerdasan pelbagai itu sendiri kan. Di situ kita boleh lihat kecerdasan yang di kecenderungan anak-anak ini sendiri. Sama ada dia berminat dari segi verbal linguistik ke, logic mathematics ke, ataupun mungkin macam Ihsan orang yang verbal linguistik lah kot, sebab boleh bercakap banyak kan. Sebab orang yang dapat grade, contohnya lah orang yang dapat grade A dalam bahasa Melayu contohnya, pemahaman dan penulisan dia dapat grade A, tak semestinya orang ni adalah orang yang verbal linguistik. Sebab personality kita berbeza kan, kecenderungan kita, minat kita berbeza. So sekarang ini di tingkatan 3, mulai tahun 2014 dulu kan, anak-anak ini ada banyak maklumat yang mana guru, anak murid sendiri dan juga ibu bapa boleh guna pakai untuk memilih jurusan itu. Bukan sekadar
keputusan PT3 itu sahaja. Doktor, bila kita bercakap ini soalan yang agak peribadi dan juga personal. Bila kita bercakap berkaitan dengan pentaksir dan juga penilai, ini sifat manusia. Mungkin ada biasnya ataupun sebab ia bukanlah secara teknikal untuk kita tanda kalau 50 markah dia dapat, tapi kepada penilaian kita, bagaimana kita menilai seseorang dan ini bagaimana doktor dan juga Kementerian menangani, ada tak isu-isu yang berkaitan dengan perkara ini? Kalau misalnya kata ujian bertulis yang kita buat dalam PT3 itu sendiri, kita ada proses penjaminan kualiti lah, di mana kita ada lantik ketua pentaksir negeri kawasan sendiri, yang mana guru luar lah yang dilantik untuk pergi menyemak. Maknanya itu dari segi quality control ataupun penjaminan kualiti kita lah, supaya tidak berlaku yang bias dan sebagainya. Cumanya setiap kali kita ada sesuatu kertas soalan, dia ada dia punya kaedah permarkahan ataupun skema permarkahan, yang mana kita juga ada melaksanakan mesyuarat penyelarasan untuk faham bagaimana nak guna peraturan permarkahan itu dalam dia memberi markah. So itu pun kita buat penyelarasan. So maknanya dari segi itu kita cubalah sedaya upaya. Jadi tapi kita kena beri kepercayaan kepada guru kita. Remember tadi kita kata guru adalah orang yang terbaik untuk mentaksir anak murid kita, dan guru juga perlu ada integriti lah pada ketika itu, memberi skor apa yang berhak diterima oleh anak-anak. Kalau yang memang cemerlang, berilah apa yang sepatutnya diterima. Kalau yang tak, maknanya maklumkan, berikan maklum balas apa yang perlu dilaksanakan oleh anak ni untuk memperbaiki pembelajaran dia. Itu je, sebab kalau kita lihat PT3 ini hanya sebagai satu checkpoint untuk melihat penguasaan ilmu, kemahiran dan nilai anak-anak kita setelah dia belajar 3 tahun di peringkat menengah rendah. Itu saja. So bukanlah ianya titik akhir, tapi SPM memang itu adalah peringkat pensijilan. Itu berbezalah, itu sebab peperiksaan itu dilaksanakan secara berpusat. Saya suka apa yang doktor sebut, ia merupakan checkpoint. Sebab apa, kadang-kadang bila kita berada di usia 14 tahun contohnya ataupun 15 tahun di tingkatan 3 ini, kita tidak mampu menilai bagaimana hala tuju dan bagaimana. Tapi bila kita ada seorang guru dan juga pentaksir ini, kita tahu sikit mana nak pergi dan sebagainya. Kalau doktor kita bercakap berkaitan dengan kemahiran berfikir aras tinggi dan juga kebat di usia 15 tahun ini, mungkin ada pentafsiran dan juga pemahaman yang sedikit berbeza. Kalau kita Google di internet contohnya, pelbagai reaksi ibu bapa timbul yang tak tepat dengan apa yang pelajar itu jawab, dengan apa yang guru itu berfikir dan sebagainya. Ini adakah dilatih juga supaya skema dan juga jawapan itu hanya berpandukan kepada skema yang dikeluarkan semata-mata? Kalau dalam peraturan permarkahan atau skema permarkahan itu sendiri, dia akan ada satu klausa yang mengatakan kita akan terima mana-mana jawapan yang munasabah. Mana-mana jawapan yang munasabah tu maknanya kalau misalnya kata boleh diterima dalam konteks tugasan dalam kertas soalan itu, maka kita kena terimalah. Jadi maknanya dari segi itu kita jagalah, maknanya bukan rigid lah kata orang, bukan rigid, tapi mesti mengikut kesesuaian konteks tugasan tersebut. Tapi berbalik kepada kemahiran berfikir kan, selalu yang orang keliru di sini sebab nama tu sendiri kebat kan, kemahiran berfikir aras tinggi kan. Jadi orang selalu kaitkan dia dengan soalan yang susah. Sebenarnya tak semestinya, sebab dalam konteks kita KPM sendiri dan juga di lembaga peperiksaan kita ambil yang kebat tu adalah daripada apabila anak murid boleh mengaplikasi sesuatu itu dalam situasi baharu sehinggalah kepada yang mencipta. Jadi maknanya dan mungkin yang aplikasi itu boleh pada soalan yang susah ataupun boleh pada soalan yang senang, yang mudah. Begitu juga dengan menilai. Mungkin menilai yang mudah, kan? Kalau dia menilai dua perkara dan dia buat pemilihan, itu pun menilai mungkin yang mudah, sehinggalah kepada menilai yang perlu membuat analisis dan sebagainya sehingga dia membuat keputusan. Itu yang sukar lah, yang susah kan. Jadi jangan kaitkan kebat tu dengan aras kesukaran. Aras kesukaran soalan itu
lain lah. Dia lain. Tapi kemahiran ini memang kita nak pupuk dalam diri anak-anak kita. Sebab itu ada satu kemahiran yang memang Allah Ta'ala lahirkan kita pun disuruh kita berfikir. Kan dalam ayat Quran pun banyak yang suruh kita berfikir. Jadi maknanya itu perlu kita latihlah dalam diri anak-anak kita supaya dengan adanya kemahiran berfikir itu dalam diri anak-anak, apabila mereka keluar dari alam persekolahan, mereka boleh berfikir untuk diri sendiri, untuk kebaikan diri sendiri, untuk masyarakat dan juga negara. Sebab akhirnya pendidikan yang kita harapkan ialah anak-anak ini menjadi manusia. Betul. Kalau contohnya lah satu soalan yang mungkin mudah, macam mana nak lajukan sebuah kenderaan ataupun sebuah kereta. Mungkin ada yang jawab kita tambah roda, tambah motor, tambah enjin dan sebagainya. Tapi itulah skop dia supaya kita nak menzahirkan ataupun melahirkan seperti apa yang doktor sebut tadi, anak-anak yang mempunyai tahap pemikiran yang boleh berfikir di luar daripada kebiasaan yang ada. Bukannya berfikir dari sudut suka seperti yang doktor sebut. Tapi doktor, kalau melihat kepada sistem memperkasakan ini, apa yang doktor rasa masih menjadi kekangan utama, terutamanya dalam kita memperhebatkan anak-anak kita di tingkatan 3 ini untuk terus berada pada landasan yang betul? Pada pandangan saya lah, guru-guru kita melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah itu sendiri mengikut kurikulum. Okay. Kalau kurikulum kita sendiri memang adalah elemen-elemen kebat dan sebagainya. Jika dilaksanakan dengan baik dalam PDP, yang kita sebut pengajaran pembelajaran itu, PDP itu sendiri, saya tak nampaklah apa isunya untuk anak-anak ni menduduki soalan yang ada kebat. Jadi maknanya tujuan utama bukan soalan kebat itu sendiri, tapi bagaimana anak-anak itu boleh pakai kemahiran berfikir itu bukan untuk menjawab soalan saja, tapi dalam kehidupan seharian dia. Jadi insya-Allah saya yakin guru-guru kita memang dah laksanakannya dan mungkin perlukan bimbingan dan panduan yang berterusan daripada kementerian sendiri untuk memastikan apa yang mereka buat itu boleh membantu anak-anak kita berfikir dengan lebih baik. Ada banyak inisiatif berkaitannya, tapi kita perlu membimbinglah guru-guru kita, insya-Allah. Paling utama doktor, bukan saja untuk kita cemerlang dalam akademik dan sebagainya, tapi PT3 juga menjurus kepada bagaimana untuk melahirkan seorang insaniah, seorang insan yang baik dari segala aspek. Tapi dalam memperkasakan dan juga memperhebatkan PT3 ini, apa harapan kementerian sebenarnya dalam tempoh jangka masa panjang apabila ia mula direalisasikan ataupun diperhebatkan pada 2020? Harapannya ialah supaya anak-anak kita ni seperti tadi yang disebutkan menjadi manusia yang berguna kan pada diri sendiri, masyarakat dan agama dan juga negara. Dan pada masa yang sama juga kita nak mereka ini kata orang boleh memberi sumbangan balik kepada negara kan. Dan melalui proses pentaksiran dan pembelajaran dan sebagainya di sekolah itu sepatutnya boleh equip them untuk to become self-learners. Maknanya dia mengambil tanggungjawab, accountability terhadap pembelajaran mereka sendiri. So sekarang mereka dah tahu kan bahawa mereka ada macam ni kena buat. Jadi mereka perlu belajar untuk belajar. Kemahiran belajar untuk belajar ini mungkin kita perlu tanamkan dalam diri anak-anak kita supaya mereka boleh menjadi self-learners, satu, mereka belajar sendiri, and independent learners. Tidak bergantung harap kepada guru semata-mata. Kemahiran untuk belajar, sebab kalau kita nak belajar tak ada kemahiran, kita tak ada hala tuju yang betul dan juga tepat. Terima kasih saya nak ucapkan kepada Dr. Rahimah Adam, Ketua Sektor Pengurusan Dasar dan juga Perkembangan SPDP, Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia, dan kita akan bawa lagi topik dan juga perbincangan ini dari semasa ke semasa bersama kami di Agenda Awani, dan pastinya ini bukan satu bentuk kegusaran bagaimana untuk kita memperhebat dan juga memperkasakan, bukan untuk kita hari ini tapi untuk masa depan anak-anak itu nanti. PT3 untuk anak-anak dan juga untuk Malaysia secara khususnya. Saya Ihsan Yahya, sekian dulu untuk Agenda Wani. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Terima kasih kembali. Alhamdulillah.